2023. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita minta kerjasama, kita mau berkenalan dengan mendengar nama dan sebutan nama yang betul daripada peserta ini. Baik, peserta yang memakai nomor 1. Ini dia peserta yang memakai nomor 1. Kita beri peluang tuan-tuan dan puan-puan untuk sampai ke suatu tempat yang khas di mana mereka akan bersiap sedia memperkenalkan diri masing-masing melalui video ini. Kopi senengan Om Tabi Pitong Puluhan Yoku Imaira Ivana Robert Lan Sanuan Mandan KDCA Kelang Beli Maganu aku Dok Kesingatan Diti Rumah Mahson Rumah Dikoyuta Sanan Kebian Ogi Politikaan Mengaramai Tegal Pedayo Dokamatan Politikal. Sambutlah peserta pertama memakai nomor pertama, Itati Mera Ivana Robert Hansanon Teko Undung Ngadau KDCA Klang Valley. Tampil dengan pakaian tradisi yang dipanggil Sinombiaka Rombituon. Pakaian yang diperagakan dikenali sebagai Sinombiaka Rombituon merupakan salah satu pakaian tradisi suku kaum Dusun Liwat. Dilengkapi dengan baju kecil tanpa lengan dipanggil Sinombiaka, gonok atau skirt panjang, sunduk sebagai kain penutup kepala dan tinggot, yaitu kain putih pinggang pengikat pinggang. Baju ini dihiasi dengan sulaman benang berwarna keemasan, kuning, hijau, dan merah. Perkataan Rombituon pula merujuk kepada sulaman bintang pada bahagian depan Sinombiaka. Antara perhiasan atau aksesori yang digunakan untuk menghiasi baju ini adalah siling emas pada bahagian kiri dan kanan dada, golong lung kaki, limpogot, dan tangkon. Baju ini sesuai digunakan semasa acara perkawinan dan majelis keramaian yang lain. Itati Mera Ivana Robert untuk Andau mantan KDCA Klang Valley, mahir bertutur dalam bahasa ibunda, yaitu bahasa dusun selain bahasa Melayu dan Inggris. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan Mera Ivana Robert untuk Andau KDCA Klang Valley. Seterusnya, peserta memakai nomor 2. Kopi Bosian Izo I Kristen Vanessa John Ang Tamang Mantan KDCA Labuan Dengan Izo Do Kasibatan Diti Do Mamason Kotobian Kalau Tagazo Do Kamatan Tumadiozu Sabiabi Koto Hadan. Untuk Ngadau wilayah Persekutuan Labuan, Tati Crystal Vanessa John atau lebih dikenali sebagai Crystal. Pakaian tradisi yang dipakai oleh Tati Crystal ialah abot. Pakaian tradisi suku kaum Dusun
di mana pemakainya adalah di kalangan dusun Liwan dan Bundu suatu ketika dahulu di daerah Ranau. Tabot merujuk kepada kain penutup di bahagian dada dan tapi merujuk kepada sarung yang biasanya dihiasi dengan jangkitan lonceng dikenali sebagai giring, dan pelengkap bagi pakaian ini ialah sunduk atau penutup kepala. Aksesori pakaian termasuklah gino rapid, aksesori di bahagian leher pemakai, pengogot atau botungkat, sinogoloi iaitu tembaga melingkar di bahagian punggung pemakai, lung kaki, tembaga melingkar di bahagian kaki, dan saring sinon tutup, tembaga melingkar di bahagian lengan. Pemakaian pakaian ini biasanya dipakai semasa tetamu dan juga menghadiri acara keramaian seperti moginakan dan perkawinan. Matlamat hidup Tati Crystal ialah untuk menjadi wanita yang berkerjaya dan mampu untuk berdikari dengan hasil usaha sendiri. Dan Tati Crystal fasih betul dalam bahasa ibunda iaitu bahasa Kadazan, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ngadau wilayah Persekutuan Labuan, Tati Crystal Vanessa John. Kita ke peserta yang seterusnya. Ketiga siang, Zoe Christine Joel untuk ngadau KDCA Melaka tahun 2020 tohu. Maganu Joe do kesibatan diti do mamason kotobian tadau tegaso do kamatan Sumadiozu Saviavi Kotobadan. Tati Christine John Charles Hansanon teka undok ngadau mantat KDCA Melaka. Boy basan basanan Kadazan Pinampang kat basan Kadazan. Iko basanon dokon duan Ubang Pinampang. Mantat kain moludu taitong nagonop nyampai do tahu tangkong, tahu himpogot, isa ododok, dipasang ogohong, amas paun, hamay, nagi simbok. Sinuangga na politi na bunoon untuk timpu kalamazan niaga na kusaliti tadaw bay no, tadaw kaamatan. Pisa savan nagi ababazan kaubasanan subay. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ngadau mewakili daerah KDCA Melaka, Cik Christine John Charles yang bercita-cita untuk mewujudkan flashcard dalam bahasa Kadazan atau permainan untuk membantu pembelajaran kanak-kanak. Beliau berlamat menggalakkan kanak-kanak meraihkan minda kreatif dalam pembelajaran dan menghargai atau mengembangkan memperkaya bakat mereka. Gemar dengan lagu rentak jazz dan mengait beg tangan, tampil dengan pakaian tradisi Kadazan Pinampang. Inilah tuan-tuan dan puan-puan untuk ngadau KDCA Melaka. Tepukan Cik Christine John Charles. Kepisanangan Om Taditi Sampuruan, Yoku Isyuni untuk ngadau ranau tahun 2023
Homason Kotobian Tada Tagayo Doka Amatan Kumaat Toinsanan. Kaino Pegiroto Toko Piunungan Au Menutun Tinaru Om Odipot Negi Itema Keamatan Mengubasanan Pi Sempuruan Ponsiko. Inilah Tati Fiumi Chang unjuk ngadau Ranau. Pakaian tradisi yang dipakai oleh Tati Fiumi ialah tabot, dan fabrik yang dipakai untuk menghasilkan tabot sepenuhnya dengan menggunakan teknik tenunan dengan cara tradisional. Pakaian ini bahagian atas dikenali sebagai tabot dan tapi winangkasan merujuk kepada pakaian di bahagian bawah. Aksesori sebagai identiti tabot termasuklah tiningol, iaitu lilitan tembaga di bahagian leher, saring sino tutup lilitan tembaga di bahagian lengan, sinogoloi, sinsin, tinadang, tangkong, dan lung kaki. Baju tradisi Dusun Liwan yang dikenali sebagai tabot ini berjaya ditampilkan semula dengan adanya kajian yang menggunakan kaedah pemetaan budaya di perkampungan yang didiami oleh masyarakat Dusun Liwan melalui koleksi foto oleh G. Woli pada 1910, postcard yang dicetak ketika kekuasaan North Borneo Chartered Company, dan juga rekod visual oleh Abbott Grubau. Tati Fiumi kini bekerja sebagai Executive Accountant dalam industri oil and gas dan memiliki ijazah atau degree in Accounting and Finance. Cita-cita Tati Fiumi ialah untuk membuka firma accountant sendiri dan menjadi duta memperkenalkan budaya yang semakin pupus dan sedia ada di Ranau. Antara bakat yang dimiliki oleh Tati Fiumi ialah berpuisi atau his, bersukan taekwondo, dan memasak makanan tradisional dan pastry. Tuan-tuan dan puan-puan, unjuk ngadau Ranau, Tati Fiumi Chang. Seterusnya kita ke peserta yang kelima. Koporangan Sokau Kiawi, ngarantu si Celena Tensu, unjuk ngadau Wonuo Kina Batangan, mengalap aku nuti luang itu no, tangar. Koporangan dengan kokatuan kom keamatan tak 2020 tolu konsokuatan. Kau sapatan sambutlah unjuk ngadau Kinabatangan, Celana Tensu. Celana Tensu tampil dengan pakaian tradisi, yaitu dipanggil sabung labuk, baju tradisi suku kaum Labuk. Baju sabung labuk daripada suku kaum Dusun Labuk diperbuat daripada kain hitam, dijahit dengan lace emas. Pakaian ini terkenal dengan sulaman bunga yang dipanggil sulam padu, yang disulam menggunakan tangan dan bermotifkan bunga gosing. Warna-warna yang terdapat pada sulaman itu melambangkan kepelbagaian suku kaum di daerah Labuk seperti Kinabatangan, Beluran, Telupi, dan Sandakan. Warna-warna bunga gosing tidak bercampur dengan warna lain. Maksudnya, setiap suku kaum mempunyai adat tradisi tersendiri dan sebagai tanda menghormati adat istiadat suku kaum lain. Tangkai bunga yang tidak putus-putus itu melambangkan ikatan silaturahim antara semua suku kaum yang mempunyai ikatan yang kukuh dan erat sejak dari zaman dahulu. Manik-manik melambangkan keceriaan perpaduan suku kaum Dusun Labuk. Aksesori yang digunakan adalah kambit, yaitu duit siling perak, sing gokot, yaitu golong song peluru, golong sulau, yaitu gelang tangan putih, dan lung kaki, yaitu gelang kaki. Celana Tensu ingin berjaya dalam hidup dan mampu mengubah nasib keluarga ke arah yang lebih baik.
sangat berbakat menyanyi dan melukis. Dan beliau bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari pada suatu hari nanti. Tepukan gemuruh tuan-tuan dan puan-puan untuk mengadau kindapatangan Chelena Tensu. Kan Sayan Au Klerinika Sapudin, Wakil Daerah Kecil Kemabong, Asiha apa Sekura Bilin, Kan Sayan Angapura Oro Napengan Nomoto, Keamatan Apolai Rapan Suduluman, Paring Panangan. Terimalah untuk ngadau Kemabong, Tati Klerenika Sapudin. Tati Klerenika memakai pakaian tradisi Pinangkolong Murut Tahol. Baju ini dinamakan Babaru Pinangkolong Murut Tahol dan diperbuat daripada kain hitam dan disulam dengan menggunakan manik dan labuci. Terdapat 3 jenis warna manik dan 1 jenis warna labuci yang digunakan untuk menyulam baju ini. Corak yang terdapat dalam baju ini adalah Sinoko Soko dalam bahasa Murut yang bermaksud rebung bambu. Dan terdapat juga sulaman padi dalam baju ini untuk menerangkan kepada kita bahawa padi adalah sejenis tanaman yang sangat berguna kepada kita semua. 3 jenis warna manik yang terdapat pada baju ini maksudnya yang sendiri seperti warna kuning melambangkan warna padi, merah untuk keberanian dan manakala warna hijau adalah untuk tumbuh-tumbuhan alam semula jadi. Itulah maksud 3 jenis warna yang terdapat dalam baju ini. Baju ini dihiasi dengan alat kelengkapan seperti salupai, sinikot, anting-anting, rarangkol, holong sulimpuk, holong sulo, pipirot lingit, pipirot sulimpuk, holong kalayam sulimbang. Itulah alat kelengkapan yang digunakan dalam baju ini. Untuk ngadau Kemabong, Tati Klerenika Sapudin bercita-cita untuk menjadi seorang ahli farmasi dan fasih berterut dalam bahasa ibunda beliau iaitu bahasa Murut dan juga bahasa Melayu. Matlamat hidup beliau ialah tidak mudah berputus asa dan ingin membanggakan orang tua. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk ngadau Kemabong, Tati Klerenika Sapudin. Baiklah, kita beralih peserta yang memakai nomor 7. Kabansayan, ngaranku ILB Marcela Guanti untuk ngadau keamatan Kuala Penyu tahun 2024 lalu. Mau pabilin dari kau semua, kabansayan odo magayo do keamatan. Keamatan membubakanan di Tompuruan, Kotoladan. Kabansayan untuk ngadau di Watas Kuala Penyu, Itati LD Marcela Guanli. Inilah baju tradisi yang dipanggil Sirah Lampung. Pada asalnya merupakan pakaian bobolian. Pakaian ini diperbuat daripada kain hitam dan tidak berkola. Baju Sirah Lampung mempunyai lengan baju yang panjang menutupi paras pergelangan tangan. Lengan baju ini kedua-duanya dibelah secara selanting bermula dari siku. Pada belahan kain di sebelah bawah dipasangkan dengan kain yang dijahit sebanyak 6 warna, yaitu merah, biru, putih, biru muda, oranye kekuningan dan biru tua yang dinamakan pirawis. Baju ini dihiasi dengan pelbagai jahitan dari benang yang berwarna-warni. Sulaman jahitan tangan ini menggunakan benang sulam dan dijahit tidak terlalu halus agar corak jahitannya senang untuk dilihat. Butang yang dipasangkan pada sirah lambung zaman dahulu dinamakan butang kubamban. Ianya berwarna putih dan diperbuat daripada logam perak.
Sirat lambung dipasangkan dengan kain sarung panjang berwarna hitam dipanggil godong. Di bahagian bawah sarung disulam dengan sulaman binurinsi, sulaman inomboy dan sulaman tinapik. Hadirin sekalian, Unduk Ngadau Kuala Penyu berbakat bercucuk tanam dan beliau bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai akuntan. Tati LV Marcella Guanli memiliki kelulusan atau akademik di peringkat diploma. Kita berikan tepukan Unduk Ngadau Kuala Penyu, LV Marcella Guanli. Seterusnya, peserta memakai nomor 8. Kopi Bosian, Izo Esther Kelly John Alesius, Unduk Ngadau Kuna, Memason Ketobean Tadau Tagazo Do Keamatan, Kota Hadan. Inilah Unduk Ngadau Kuna, Tati Esther Kelly John Aloysius. Tati Esther memakai pakaian tradisi Sinuangga, yaitu pakaian suku kaum Kadazan Dusun dari daerah Penampang. Jenis kain yang digunakan ialah kain baldu hitam dan aksesori untuk melengkapkan pakaian tradisi ini ialah 3 utas kangkong, 3 utas himpogot, 2 biji bamban dan 1 utas dodol. Hobi Tati Esther ialah mencuba sukan masak dan cita-cita beliau ialah untuk menjadi usahawan yang berjaya. Tati Esther fasih bertutur dalam bahasa ibunda, iaitu bahasa Kadazan, Cina, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Dan bakat yang dimiliki oleh Tati Esther ialah memasak dan membuat kek. Tepukan tuan-tuan dan puan-puan untuk Unduk Ngadau Kuna, Tati Esther Kelly John Aloysius. Kan saya Remuyun, Augusta Kala Bau Cinkai, Intora Kecil Pagalungan, Nggalanku Erika Sena Francis, Asia Wangku ambilkan saya Ra Orono Pangandu Motong, Ra Upuk, 2000, Donga Talu, Hinayak Intorakon, Paring Kongangan. Paring Korangan Unduk Ngadau dari daerah Pagalungan, tuan-tuan dan puan-puan, Cik Erika Sena Francis. Tampil dengan pakaian tradisi yang dipanggil Pinong Kolo. Inilah konsep yang sedang diperagakan. Rala Alafa Busak Tu Bahu. Motif pakaian ini nasimpungan yang bermaksud perpaduan yang dikaitkan berdasarkan realiti kehidupan masyarakat Murut yang aman dan bersatu padu. Maka sebuah ukiran diilhamkan bertujuan mewujudkan wujudnya tiada lagi kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Bagi pakaian yang diperagakan oleh Rala ini merupakan baju asli Murut Takol tanpa sentuhan corak modern. Baju ini diperbuat daripada kain hitam dan disulam, dihiasi dengan manik-manik halus. Terdapat 3 corak asli dalam pakaian
Pinongkolo, yaitu Sinuli, Sinusul, dan Sinapipin. Baju Pinongkolo juga dihiasi dengan barangan antik khas untuk wanita seperti bulul, sinikol, sisingat, rarangkol, hilong, pipirot sukayon, bungkas satawakan, olot, dan aki kinapalur. Baju Pinongkolo ini juga sesuai digunakan dalam majelis keramaian seperti pesta Panawari, pesta Kalimaran, dan juga sesuai digunakan pada majelis perkawinan. Tati Erika Sena Francis sudah bertugas sebagai seorang kerani, bercita-cita untuk menjadi seorang guru, dan memiliki matlamat hidup menjadi wanita yang hebat, berwawasan, dan berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk Nadau Daerah Pegalungan C. Erika Sena Francis. Kopi bersihan Om Tabi Pindukunya. Ngaranku ini Pui Sheni, sumudi rumus Om Undok Nadau Matunggung Taundiano. Tip katibangan diti, ingin aku mengorot kopi bersihan Sadau Tagazo Dok Keketuan tahun 2020 Perdu. Konsapatan. Konsapatan Tati Nini Pui Shweni untuk Nadau Matunggung. Tati Nini memakai pakaian tradisi etnik Rumus yang terdiri daripada longon, banat, dan tapi. Pakaian baju tradisi etnik Rumus ini diperbuat daripada hasil telunan Rumus menggunakan kapas. Warna tradisi kain Rumus ialah hitam, merah, kuning, dan putih. Warna kuning dan putih digunakan sebagai warna reka corak dan jalur. Terdapat 3 corak yang selalunya digunakan dalam proses pembuatan kapi dan banat, yaitu Rinu Gading, Kinoriki, dan Tinong Tupan. Motif telunan Rumus berunsurkan bentuk binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Aksesori pada bahagian kepala terdiri daripada sisingal, titimbok, rampai, sisingal pinggol, dan ingot-ingot. Manakala pada bahagian badan terdiri daripada jingot sulau, jingot sandang, pinakol, dan ganggalung yang diperbuat daripada tembaga. Seterusnya di bahagian tangan terdiri daripada saring dan angkop, manakala bahagian punggung pula terdiri daripada orot, dan pada bahagian kaki, lung kaki. Tati Nini memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang pemasaran antarabangsa dan hobi beliau ialah bermain badminton. Tati Nini juga fasih bertutur dalam bahasa Rumus, bahasa Melayu, dan juga bahasa Inggeris. Matlamat hidup beliau ialah untuk menjadi wanita yang berdikari dan berjaya dalam pelbagai bidang. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk Nadau Matunggung, Tati Nini Pui Shweni.